Kuching. Terima kasih Tuan Speaker. Bandar Kuching ingin minta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan tentang hasrat kementerian untuk meminda peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 atau Akta 588 untuk memastikan ia tidak disalahgunakan. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Bertuah. Terima kasih, Yang Berhormat. Kementerian Komunikasi dan Digital serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, sedang pada waktu ini mengkaji pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana pendekatan secara menyeluruh akan mengambil kira semua peruntukan undang-undang sedia ada, juga memastikan bahawa sebarang hukuman adalah efektif dan tiada unsur penganiayaan. Antara cadangan pindaan yang dikemukakan oleh SKMM tetapi belum lagi diputuskan dan masih lagi dalam perbincangan termasuklah cadangan pindaan kepada Seksyen 233 Akta 588 ini. Pemakaian Seksyen 233 Akta 588 ataupun Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini pada umumnya adalah bagi menangani penyalahgunaan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi termasuk platform media sosial bagi tujuan penyebaran kandungan yang bersifat lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, Akta 588 setakat ini belum pernah dipinda. Bermaksud 25 tahun telah berlalu sejak undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang, keadaan teknologi penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan, kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Seksyen 233 ini, tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku. Kalau dulu kita cuma menggunakan mungkin 2G, 3G, sekarang 5G dan kemudian bagaimana. Dan semestinya kita berhasrat untuk melihat antara objektif utama bagi pindaan adalah menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa hadapan, fit for future. Memperbaiki aspek keselamatan rangkaian, susulan peningkatan penggunaan dan kebergantungan orang ramai terhadap perkhidmatan digital dan ada beberapa perkara lain. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita masih dalam proses perbincangan, harapan saya adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada sama ada ahli-ahli parlimen, dari kalangan NGO, orang ramai, pakar-pakar perundangan, untuk kita menambah baik supaya tidak berlaku salah guna kuasa ataupun penyalahgunaan seksyen ini untuk tujuan politik. Terima kasih. Silakan Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri dengan jawapan yang terperinci tersebut. Saya sangat setuju bahawa akta tersebut sudah 25 tahun lalu dan kita kena pindah untuk selari dengan perkembangan masa dan untuk kegunaan sekarang. Jadi kita tahu bahawa sesuatu akta yang sepatutnya digunakan untuk kebaikan. Saya tahu untuk menghalang bahan-bahan lucah dan sebagainya dan kebanyakan aduan adalah mengenai isu tersebut. Tetapi jika ia tidak dipindah, ia masih terbuka untuk disalahgunakan. Jadi soalan saya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh kementerian untuk memastikan apa yang sepatutnya untuk kebaikan tetapi tidak disalahgunakan? Mungkin untuk masa ini kes-kes seperti tersebut untuk yang jelik yang tersebut tidak ada satu pendakwaan. Boleh berbincang dengan Kementerian Dalam Negeri. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Ada beberapa angka yang ingin saya nyatakan, Datuk Mentua. Sebenarnya yang agak menarik bila kita teliti dari tahun 2009, Januari 2009 hinggalah ke 31 Januari 2023. Jumlah aduan yang telah diterima SKMM berdasarkan elemen hantaran adalah 2,804. Ini adalah aduan yang diterima. Daripada jumlah itu, 1,625 ataupun 57.9% adalah aduan tentang kandungan yang bersifat lucah. Manakala yang bersifat maklumat palsu 564 ataupun 20.1%. Dan kandungan jelik
ya, yang jumlahnya 541 ataupun 19.2%. Hanya berdasarkan angka-angka yang disediakan oleh SKMM ini, um, bagi bila kita nyatakan lebih 80% daripada aduan yang diterima, bukan yang disiasat ataupun yang dikenakan penalti ataupun hukuman, dibawa ke mahkamah sebagai contoh, uh, lebih 80% adalah bukan aduan yang bersifat jelek. Malah kita lihat majoritinya adalah kandungan lucah. Jadi dari situ kita lihat memang secara amnya akta ini tidak disalahgunakan. Ya, sekurang-kurangnya bukan yang di bawah pemantauan kementerian ini. Dan yang agak menarik juga bila kita teliti aduan yang dibuat sepanjang dari 2009 hinggalah ke 2023, memang ada pola-pola yang sangat menarik, Datuk M. Tua. Sebagai contoh, jumlah aduan tertinggi pada tahun 2010 adalah aduan penghantaran melalui SMS. Sekarang, kalau pada waktu itu 2010, 243 aduan. Tapi hari ini, sebagai contoh, setakat tahun 2022, hanya 2 aduan yang diterima ya, melalui format SMS. Dan pada satu ketika, 2010 juga, jumlah yang 2009 menampakkan jumlah aduan tertinggi tentang blog ataupun website 52 aduan. Tapi setakat 2022 hanya 8. Jadi memang kita lihat ada perubahan. Dan yang menariknya, aduan yang diterima untuk WhatsApp. Nah, ini menampakkan satu trend yang kekal daripada tahun 2015 hinggalah ke 2022, sekitar 40 ke 50 aduan setiap tahun. Jadi kita lihat pola penggunaan platform-platform juga satu perkara yang sedang diambil kira pihak kementerian, tapi kita akan bincang dengan semua pihak termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk pastikan bahawa akta dan seksyen ini khususnya tidak disalahgunakan. Terima kasih.